celak ataupun yang disebut sebagai kelebihan daripada batu ataupun celak ismik itu, dia akan bagi kesan kepada mata kita. Kan waktu tu dia nak merawat mata kita kan. Dia merawat mata kita. Mungkin waktu tu dan tempoh beberapa jam tu, mungkin kita boleh buat kajian lah. Mungkin orang-orang yang arif dalam bidang-bidang ni dia boleh buat kajian. Dan macam mana batu celak, apa yang ada dalam celak ismik ni sebenarnya. Yang boleh merawat mata, yang boleh bagi cerah mata, yang bagi menambah atau memanjangkan bulu mata sebagainya. Mungkin boleh buat kajian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita hidup dalam sunnah. Hidup dalam sunnah Nabi SAW. Dan kita masuk pada bab berapa hari ni? Muka 43. Muka surat 43. Dan sebenarnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabilah Ibrahim. Dan sebenarnya hari ini seronok untuk kita nak berkongsi ya Abi. Hidup dalam sunnah ni maknanya sebab kehidupan seharian kita pun kita orang kata apa kebiasaan lah. Kan mudah-mudahan menjadi rutin kita. Yeah. Jadi yang Fida katakan tadi page 43 tu. Okey. Dia berkaitan dengan sebenarnya Fida baru je buat tadi Abi. Bercelak. Bercelak. Ni yang celak dia. Ismit. Ismit Ulam Raja. Ismit Ulam Raja. Okey. Dan tapi bukan celak yang petang tadi Abi. Ya. Yang tu menakutkan. Ya itu. Itu kita tunggu. Latte challenge. Latte. Kalau tidak datang macam muka tadi, semua akan lari. Okey, jadi sebenarnya Abi Fida nak bertanya tentang celak. Yalah, terutamanya kalau macam perempuan lah kan, kaum wanita. Bila kita bercelak ni ada macam-macam jenis celak. Kalau macam yang ni ismit lah. Kan? Tapi ada banyak lagi celak yang kita guna pakai juga. Ada celak yang orang kata apa, yang celak yang basah, ada celak yang pensel apa semua kan. Jadi nak tahu juga bila kata nak mengikut sunnah tu, adakah semua celak yang kita pakai tu mengikut sunnah ataupun dia ada sesetengah celak tu baru kita dikategorikan mengikut sunnah? Sunnah. Baik, yang itu kita akan masukkan nanti. Kita akan masuk tentang bagaimanakah celak yang dipakai oleh baginda Nabi SAW. Tetapi pemakaian celak itu sebenarnya merupakan sunnah baginda Nabi SAW. Dia sama macam kita bergosok gigi lah. Dia panggil siwak. Siwak ni membersihkan gigi. Membersihkan gigi, mulut dan lidah. Dia panggil as-siwak. As-siwak. Jadi kalau kita guna berus gigi, kita guna ubat gigi, berus dawai, dawai dah rosak, roboh lah gigi tu. Apa hatta kata Imam Nawawi, kain gosok gigi. Itu dah memenuhi syarat siwak. Dan dia sudah dikirakan sebagai mengikuti sunnah Nabi SAW. Tetapi kalau kita menambah dia dengan menggunakan alatan yang digunakan oleh Nabi SAW, maka ada tambahan pula dekat situ, ganjaran pahala mengikut sunnah apa yang digunakan oleh Nabi SAW. So membersihkan gigi satu pahala, menggunakan kayu arak, dia panggil kayu arak tu ataupun kayu sugi tu, itu pula dapat satu pahala lagi. Ini sama juga dengan bercelak.
Bercelak memakai apa jenis celak sekalipun, itu selagi dia tidak selagi dia halal lah. Ada mana tahu ada celak yang tak halal kan? Campuran-campuran ya. Campuran-campuran yang tak halal kan? Kita tak tahu. Orang lelaki-lelaki mengerti benda-benda macam ni. Orang perempuan pandai. Kan? Salih Al-Syamad. Tadi kalau tengok Fida punya celak tadi, Masya Allah kan. Kami buat dia punya apa? Dia panggil mukadimah, dia panggil apa? Gazette kepada drama yang akan kita keluarkan nanti kan. Masya Allah, Fida nakal-nakal nak buat latte challenge kan. Masya Allah, tulis A B C D E F kat sini, tulis 1 2 3 4 5 6 kan, guna celak-celak sebagainya. Mungkin di sana ada celak-celak yang tidak patuh syarak, yang menggunakan bahan-bahan yang diharamkan pada syarak, maka haramlah. Haramlah. Tetapi pemakaian celak itu sendiri merupakan sunnah, dan menggunakan celak yang digunakan oleh Nabi SAW, dianjurkan oleh Nabi SAW yang kita kebaca nanti ni, merupakan sunnah tambahan kepada sunnah memakai celak tersebut. Extra lagi pahala kan? Extra lagi pahala. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad, dia ada bilangan. Kalau kita nak pakai celak, dia ada bilangan celak berapa kali kita nak pakai. Itu perbahasan dia. Baik, kita tengok hadis yang pertama, hadis daripada muka surat 43. Sahabat-sahabat yang ada kitab boleh rujuk pada kitab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn al-Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ithmid fa innahu yajlul basara wa yubnitu sya'ra. Salli ala wa yunbitu sya'ra. Wa za'ama anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu makhulatun yaktahilu minha kulla lailatin thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Atau kama qala rawahu Tirmizi. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, bercelaklah kamu dengan ithmid. Ini Nabi SAW suruh, specifically Nabi SAW sebut nama celak tu ithmid. Ithmid nah. Ni ithmid lah ni. Susah nak dapat dah ni macam ni. Oh, ini rare. Sebut ingat? Rare. Rare subhanallah. Jadi subhanallah payah nak dapat ni, masya-Allah. Ni kalau masya-Allah duduk apa dia panggil apa? Ustaz Ahmad dia panggil apa tu? Barang lama-lama ni dia panggil apa? Duduk museum dah ni, masya-Allah. Kan Ustaz Ahmad. Jadi antik, barang antik. Apa dia? Kan ithmid. Dia daripada batu macam warna perak kan. Warna dia macam warna perak kan. Lepas tu dia macam besi-besi macam silver sikit. Silver. Perak tu silver lah tu. Habis boleh je. Apalah Fida ni, perak tu silver lah. Oh iyalah. Aduh. Mentang-mentang dia saya menggunakan bahasa Melayu. Fida menggunakan bahasa Jerman. Okay. Macam inilah, masya-Allah kan. Baik, Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iktahilu bil ithmid. Bercelaklah kamu dengan ithmid, kerana kata Nabi SAW, fa innahu yajlul basara. Dia akan mencerahkan mata. Oh subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang biasa beramal dengan celak ithmid ni, dia punya kelebihan dia sendiri. Celak tu sendiri punya kelebihan, dia bagi mata kita cerah. Tapi beramal lah. Dia nak dapat kelebihan satu-satu amalan ni ialah nak dapat kelebihan sesuatu ialah dengan beramal. Kalau hari ni pakai, esok tak pakai, lepas tu tak pakai, lepas tu dia tak inilah. Nak dapat sesuatu dia mesti apa? Istiqamah, konsisten. Maka dia akan dapat. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wayun bitul sya'r, dan dia akan memanjangkan bulu mata. Wow, masya-Allah, serta menumbuhkan bulu mata. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda memiliki satu alat celak yang baginda gunakan untuk memakai celak pada setiap malam. Jadi Nabi pakai waktu mana? Malam. Jadi yang ingat tadi, yang pertama Nabi SAW pakai celak ithmid. Nabi suruh kita pakai celak nama ithmid, daripada batu tu, daripada ithmid tu. Kemudian Nabi SAW cerita kita pakai celak ithmid ni dia dapat apa? Dua kelebihan. Yang pertama, dia akan mencerahkan mata. Yang kedua, dia akan memanjangkan bulu mata, menumbuhkan bulu mata. Kemudian Nabi SAW diceritakan Ibnu Abbas, Nabi SAW ada bekas celak dia. Dia ada bekas celak sendiri. Nabi SAW dia ada barang-barang dia yang personal thing.
Nabi SAW ada cawan dia sendiri. Kita tuan-tuan ada cawan sendiri? Tahu kita? Ada di rumah kita lah. Mana satu cawan kita tak tahu. Hari ni kita minum cawan ni, esok minum cawan ni kan. Rumah kita kan banyak cawan. Yang keluar separuh, yang simpan lagi separuh. Beli simpan kat rumah, pulang rak apa semua sebagainya sampai tak tahu dah punya banyak. Nabi SAW ada gelas cawan dia sendiri. Dia ada pinggan dia sendiri. Dan the best thing about Nabi SAW, Nabi suka namakan pinggan dia. Nabi suka namakan barang dia. Kenderaan Nabi, unta Nabi ada nama dia. Kaldai Nabi ada nama dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bekas minum Nabi ada nama dia. Ada bekas minum sendiri? Patut Abi letak nama kat basikal Abi. Ya, sunnah Nabi SAW meletakkan nama atas barang milik kita. Kereta saya nama Al-Ahmar, masuk workshop. Basikal saya ada satu nama sallallahu alaihi wasallam Al-Abyad, si putih. Satu lagi nama si hitam. Warna hitam, warna putih, warna hitam. Yang Al-Ahmar Ar-Rahmah tu warna merah. Warna merah lah, si merah. Itu nama sebab sunnah Nabi SAW suka bagi nama. Dia bagi nama kat pinggan. Memanglah bagi nama kat pinggan sebab pinggan Nabi ada satu tu je. Kalau kita nak bagi nama pinggan jenuh. Ini nama yang ni nama apa? Yang ni nama Sidik, yang ni nama apa? Abdul, yang ni nama Abdul Wahid kan. Jadi banyak sangat nama. Tapi sunnah Nabi SAW, antara amalan Nabi suka menamakan barang-barang tersebut. Dan Nabi SAW sendiri ada bekas celak dia. Bekas celak Nabi SAW sendiri. Yang Nabi SAW, bekas celak tu ada constant dia. Dan dia akan masukkan celak baru dekat dalam. Setiap kali habis, dia akan masukkan. Dia refill. Bukan setakat bekas celak. Minyak wangi pun Nabi ada bekas dia sendiri. Dan bila habis minyak wangi tu, Nabi akan refill lagi. Nabi refill. Nabi SAW ni orang cantik. Mata Nabi tu cantik. Tak pakai celak pun cantik lah. Nah, mata dia bercelak. Kulit Nabi SAW ni lembut macam sutra. Tak pakai lotion. Lotion pun cantik. Wangi ni, peluh Nabi SAW wangi dia lebih wangi daripada kasturi. Pun Nabi SAW tak pernah tinggal minyak wangi. Sentiasa konstan pakai minyak wangi. Sunnah Nabi SAW. Kita bau belacan. Bau bawang, bau belacan, udang dan sebagainya. Kalau cukuplah bau market kat dia tu. Jadi subhanallah pun malas nak berwangi-wangian. Berwangi-wangian sunnah Nabi SAW. Nabi ada bekas minyak wangi dia sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dalam cerita ni Nabi SAW ada bekas celak dia sendiri. Jangan duk bayang bekas celak Nabi SAW macam ni. Tapi tak tahulah bekas celak Nabi SAW macam mana. Tapi dia ada benda panjang macam ni yang digunakan untuk mencalit celak dia. Sebab ada satu hadis yang menceritakan tentang Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bila melihat orang yang berzina sampai ke tahap kamu nak hukum dia, nak meletakkan dia sebagai berzina bila kamu melihat seperti batang celak masuk ke dalam bekas celak. Dengan maksud dia ada besi dia ataupun dia ada yang panjang ni untuk ni itu bekas celak tu lah. Kemudian Allahumma salli alaihi wasallam diceritakan dekat sini Ibnu Abbas, Nabi SAW ada satu alat bercelak yang digunakan untuk makan celak pada setiap malam. Dalam ni Nabi SAW pakai celak waktu mana? Waktu malam. Nanti kita akan masuk ni. Dia ada waktu pakai celak apa semua sebagainya. Dan yang nak kita bincangkan dalam hadis ni ialah Nabi menggunakan celak dengan 3 calitan setiap matanya, bermula daripada mata kanan dulu. Ingatlah kita dah belajar hari tu ni, apa yang Nabi SAW buat, Nabi SAW mula dengan kanan dulu. Kanan dulu. Nabi SAW pakai celak sebelah kanan 3 calitan. 1, 2, 3. Kemudian Nabi SAW pakai celak sebelah kiri pula 1, 2, 3. Kemudian Nabi tidur. Maknanya tak semestinya nak kena celup dulu baru calik. Boleh jadi celup dulu kemudian calik. Boleh jadi sekali celup kan 1, 2, 3 macam tu. Nampak pegang ni. Nampak pegang tu. Nampak. Pegang pun skill lah, nampak. Kan, jadi gitu. Jadi subhanallah semat 3 calitan, 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri. Tu. Wallahu alam. Okey, next. Okey, jadi tadilah berbalik-balik pada yang tadi, mukadimah tadi tu. Kan yang ni salah satulah, maknanya kalau kita ikut yang ni mudah-mudahan orang kata apa? Kita dah dapat pahala mengikut sunnah Nabi SAW. Dan kalau kata macam
macam Fida cakap tadi tu, kan perempuan kan ada macam-macam jenis celak. Jadi kalau kata celak-celak yang macam mana tu, jenis-jenis yang kita yang bersesuaian. Jenis celak tu macam mana Nabi? Sebab sekarang ni ada macam-macam, ada jenis pensel, ada yang jenis dark white, ada yang cair, ada yang macam krim, macam-macam. Oh, ada lah. InsyaAllah. Kami ni memang tak tahu baik macam tu. Kena pastikan subhanallah dalam keadaan kita pakai celak, Fida, kita pakai celak ke, Salli ala Sayyidina Muhammad, apa-apa yang kita pakai di muka kita lah kan. Kan, Ustaz Ahmad. Allahumma salli ala Muhammad, pastikan apa yang kita pakai itu, yang pertamanya dia pakai, tidak menggunakan bahan-bahan yang terlarang daripada syarak. Sebab kita tengok kan ada barang-barang makeup yang dibuat daripada plasenta. Kan, plasenta. Tuan-tuan jangan duk ingat roti canai pula plasenta tu. Kata dia macam roti canai plantar dengar bunyi kan. Plasenta tu uri. Uri kan. Sebab dia ada apa bahan dalam tu yang sesuai dengan kulit. Betul tak? Betul katalah ya. Okey Jadi saya ada pakar rujuk ni tak apa. Ada pakar, ada doktor, ada pakar kamera, ada pakar media semua ada kat sini. Jadi Ustaz Ahmad menggunakan uri. Jadi ada yang menggunakan darah. Ada juga yang guna ni. Kan dulu famous orang cari apa cicak apa tu? Tokek. Sebab itu pun digunakan dalam kosmetik. Oh, real lah. Jadi subhanallah. Yang pertama, Fida tidak boleh menggunakan bahan yang ada yang dilarang oleh syarak. Menggunakan daripada khizir kan, sebagainya. Yang itu banyak, ingat banyak yang menggunakan bahan itu kan. Guna glycerin, gelatin daripada khizir kan. Yang pertama. Yang kedua, pastikan yang kita pakai itu dia tidak kalis wudu, kalis air. Kan, sebab dia maksudnya dia boleh kalau dia nak berwuduk, kalau dia nak wuduk dia mesti cuci. Bersihkan. Kalau sekadar dia Abi tak tahulah, Abi tak nak pakai. Sebab kalau celak dia ada beberapa, kalau macam yang tadi tu yang basah tu, dia ada waterproof, memang dia tulis kat situ waterproof. Dan ada juga yang macam dia bila dia macam getah. So bila dah calik nanti dia macam getah lah kalau nak keluar tu. Oh, dahsyat lah. So maknanya kalau macam waterproof ke yang macam getah tu semua tak boleh lah kan Abi? Dia boleh melt tak? Dia boleh macam mencair tak getah tu? Nanti kena panas ke tiba tak boleh buka mata jadi gam ke apa tak? Tak tahu lah pula. Tak tahu pula. Jadi kalau dia sampai boleh menghalang daripada air wudu, maka dia kena pastikan, kalau dia nak pakai juga, dia kena pastikan bersih dahulu sebelum dia berwudu. Sebab dia takut dia menghalang air. Kan ada bahagian mata ni yang dia pakai tu yang patut kena air wudu, bukan dalam mata. Dalam mata tak apa, tak kena air wudu kan. Dia pergi nak ambil wudu sampai jegir mata nak buai mata, tak perlu macam tu. Ni ruang ni, surface luar ni luar ni, semua perlu kena air wudu. Jadi disebabkan dia pakai yang tu, maka air wudu tak kena. Yang kedua. Yang ketiga, dalam pemakaian alat solek ni, celak ke apa sebagainya, tolong pastikan tidak sampai kepada unsur tabarruj. Apa tabarruj ni? Maksudnya berhias-hias, berlebih-lebih dalam berhias. Dan sehingga menarik perhatian orang yang bukan mahram dia. Kan? Allahumma salli ala Muhammad ni. Pakai mulut merah dah macam, malah nak sebut lah kan. Macam tu kan. Ni dengan traffic light kat sini ni. Sebagainya. Jadi menarik perhatian, jaga unsur-unsur tersebut. Ada di kalangan kita kadang-kadang cantik dah pakaian dia. Cuba untuk berpakaian dengan pakaian sunnah Nabi SAW. Tetapi subhanallah kadang pakai niqab kan. Tapi mata Masya Allah. Masya Allah dengan letak maskaranya, dengan letak bulu mata palsunya sebagainya kan. Hati-hati. Jangan sampai kita melibatkan diri dalam perkara-perkara yang tabarruj ini. Dan Nabi SAW sebut jenis celak, nak balik pada soalan tadi ni. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bil ithmid 'inda an-naum fa innahu yajlul basara wa yunbitu sya'ra atau kama qala rawahu Ibnu Majah. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu bercelak dengan celak ithmid ketika kamu hendak tidur.
Sadiq al-Simak. Kerana dia akan mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu mata. Riwayat Ibnu Majah. Okey. Okey. Okey, jadi Abi Fida tambah sikit Abi. Okey. Sebab hari tu Fida ada baca kalau macam secara nature pun, kalau macam haiwan macam harimau ke kucing ke apa ke, dia akan ada celak dekat dia macam bercelak. Lepas tu dia akan turun ke bawah ni, ke bawah hidung dia. Okey. Kalau baca kat situ pun memang dia untuk macam kalau waktu siang silau. So dia bagus untuk silau kan, untuk menjaga mata dan fokus kita tu lebih lagi bila panas. Maksudnya berfungsi lah, ada function dia. So bila kita tahu, kita lagi seronok lah kan kita pakai celak ni semua. Okey. Okey, jadi waktu yang memakai celak, macam Abi cakap tadi kan waktu malam. Tapi adakah dia spesifik malam je ke, ataupun kita boleh setiap masa ke macam mana? Ataupun waktu malam saja kita pakai dan siang tu kita biar je yang malam punya tu kan dia dah ada ke, atau macam mana tadi? Baik, kita tengok bagaimana yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, "Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanama bil ithmid thalathan fi kulli ainin atau kama qala." Rasulullah SAW bercelak dengan ithmid sebelum baginda tidur, iaitu 3 calitan pada setiap belah mata. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Abu Daud. Dalam hadis ini cerita, yang pertama Nabi SAW pakai celak ithmid. Yang kedua Nabi SAW pakai ketika hendak tidur. Dan yang ketiga Nabi SAW pakai 3 calitan pada setiap belah mata. Jadi nak menjawab persoalan Fida tadi ni, waktu memakai celak mengikut pada sunnah baginda Nabi SAW bila waktu nak tidur. Waktu tidur. Semua cerita berkaitan Nabi SAW pakai celak ialah ketika pada nak tidur. Jadi subhanallah, sebab mungkin bila kita tidur itu subhanallah, waktu itulah nak celak ataupun yang disebut sebagai kelebihan daripada batu ataupun celak ithmid itu, dia akan bagi kesan kepada mata kita. Kan waktu tu dia nak merawat mata kita kan. Dia merawat mata kita. Mungkin waktu tu dalam tempoh beberapa jam tu, mungkin kita boleh buat kajian lah. Mungkin orang-orang yang arif dalam bidang-bidang ni dia boleh buat kajian. Dan macam mana batu celak, apa yang ada dalam celak ithmid ni sebenarnya, yang boleh merawat mata, yang boleh bagi cerah mata, yang bagi menambah atau memanjangkan bulu mata sebagainya, mungkin boleh buat kajian. Jadi tapi amalan dia ialah Nabi SAW pakai sebelum tidur. Dan bagaimana keadaan mata Nabi, para sahabat yang sentiasa beramal dengan celak ni, mata mereka akan sentiasa kelihatan bercelak. Celak itu bukan mereka pakai pada setiap kali mereka nak keluar, tetapi celak itu ialah kesan daripada celak yang dipakai pada sebelah malam tersebut. Jadi nampaklah mata tu bercelak kan. Berbeza dengan kita nak tidur, kita buang celak kan. Balik kerja lah apa semua, tonyoh je mata, bukan main lagi. Ni wet tissue mana wet tissue? Wet tissue tak pakai. Dia ada spesifik ni untuk buang makeup dia tu kan. Tonyoh. Tadi balik rumah, masya-Allah, merah sini, merah sini. Hidung lagu tu punya naik. Ni mata, masya-Allah, bulu mata aku ni. Ni dia masuk rumah, tanggal suami dia terkejut. Astagfirullah, ni siapa ni? Siapa yang masuk rumah ni? Tak tahu. Hari tu kan Fida baca kan dalam surah khabar kan. Seorang tu dia saman isteri dia. Sebab fraud dia, penipu. Pasal dia kata waktu sebelum dia kahwin memang lawa sungguh. Lepas dia kahwin, hari tu dia kahwin, malam tu dia tidur dengan isteri dia. Dia jaga-jaga, dia kata orang lain sebelah dia. Dia kata, ni siapa ni sebelah dia? Tengok isteri dia, masya-Allah. Kan akhirnya dia tipu, dia saman isteri dia sebab menipu. Saya Abi tak boleh nak bayang macam mana dia punya make up sampai tak boleh nak cam muka kan. Kalau Abi tengok dekat luar lah, tak tahulah dekat Malaysia dia orang buat ke tidak kan. Pipi boleh tarik jadi kecil. Lepas tu dia sumbat apa tak dalam hidung. Dia bagi hidung ternaik. Jadi kalau tengok tu, wow, berbeza lah. Tapi dia akan keluar kan semua benda tu. Lepas tu tengok macam, oh, ni jual sayur kat pasar. Aduh, ya Allah. Nipu lah kata. Boleh semua benda sekarang ni sendiri je. Ya. Dah tak payah operate dah. Boleh tengok tutorial dekat YouTube kan. Dia sekarang dia buat tutorial. Tadi kan, tadi pagi Abi kita buat live tadi.
waktu pagi kan, setiap pagi kita ada live kuliah tafsir Quran setiap pagi. Alhamdulillah adalah orang duk tengok dalam 800 orang ke 1000 orang concurrent kan. Solat Jumaat. Habis live tu, habis buka lah, tengok, scroll balik lah, tengok YouTube apa semua kan tu. Tiba-tiba dia keluar, dia tengok kat Facebook, ada satu tutorial pakai makeup tau. Dia buat tutorial makeup. Oh, dia punya view lagi tinggi daripada kuliah tafsir kita tau. Baik. Dia punya view lagi tinggi daripada kuliah tafsir kita tau. Tujuan makeup daripada muka macam tu sampai muka macam ni. Oh, tutorial makeup. Masya-Allah, salli ala Muhammad. Tuan-tuan, kan. Jadi, nak cerita apa tak? Kita jadi sebenarnya fashion kita ialah bila kita balik rumah kita tanggal. Kan? Bila kita keluar rumah kita pakai. Kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kepada muslimat lah kan. Pada muslimat, orang lelaki tak pakai makeup ke ni. Tak ada kot isteri dia kata apa, abang pakailah makeup sikit bagi saya nampak cantik kat saya, jarang lah. Tetapi sepatutnya isteri dia berhias untuk suami dia. Siapa orang yang paling layak untuk dia berhias ialah suami dia. Berhias untuk suami itu yang patut. Tapi kita, isteri sekarang ni, tak boleh sebut isteri kita. Isteri kita tak macam tu, isteri kita okey. Pasal isteri kita ada sini sama dengan kita. Jadi, jadi isteri sekarang ni, dia kalau dia nak keluar rumah dia akan berhias. Cantik, dia pakai, dia makeup lawa apa yang pakai minyak wangi. Kira 3 kali pakai tu kat minyak wangi baru lah. Cantik, wangi, subhanallah, saya cuma keluar rumah. Tapi dia balik rumah, dia tanggal, dia pakai kain batik tu, dia letak kat sini je. Kain batik tu dia kat sini je. Tak tak? Oh, kemban. Oh, kemban. Ataupun baju kelawar tu. Masya-Allah, Azmat. Baju kelawar tu je. Kalau sebut nama dia, mesti terbayang baju kelawar tu. Dia punya matching dengan baju tu sampai dah sinonim dengan dia baju kelawar tu. Kita pasal apa suka sangat baju kelawar ni? Aircon, dia kata aircon. Tak ada, rumah pandai-pandai apa semua. Kat sini. Dia buat macam ni, dia pergi dekat kipas dia buat tu. So, terus angin tu keluar belah sini. Jadi dia kan, lepas tu minyak wangi dengan ceritalah. Jadi sebenarnya tak sepatutnya berhias ini bukan kepada orang. Tapi berhias ni kepada suami. Dia take thing for granted. Jadi sebab dia kata, suami dia dah, orang lain dah. Suami dia. Lepas tu dia marah suami dia tengok orang ni. Sampai dekat tol, tak senggol habis, berhenti kat tol. Berhenti kat tol nak kena top up. Lepas tu kau tu buka. Lepas tu budak perempuan. Kau kan, jeling. Marah lelaki dia. Lagi dia tunduk bagi kad. Takut dah tengok, garang sungguh suami dia. Tak bagi suami tengok orang lain, tapi dia sendiri tak berhias untuk suami dia. Dia tak berhias. Sepatutnya seorang isteri berhias untuk suami. Dan subhanallah, selain daripada kita nak berhias untuk suami kita, kita mengambil dia sebagai satu sunnah Nabi SAW untuk memakai celak pada ketika nak tidur. Dan sunnah ni bukan hanya kepada orang perempuan, sunnah pakai celak kepada orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki. Cuma kita orang Malaysia ni, kita jarang nak bercelak kan. Mungkin nampak macam kalau orang lelaki-lelaki pakai celak macam ni geng mana pula ni. Dia mana kan. Kan Nabi SAW sebut, Nabi kata apa, Islam itu dagang kan. Dan akan kembali dagang. So orang yang beramal dengan Islam ni macam pelik. Dia akan kembali pelik, asing. Islam itu asing, dia akan kembali asing. Orang akan pandang tak elok, pandang lain macam ni. Sedangkan bercelak itu sunnah Nabi SAW. Pakai celak ni waktu nak tidur. Dan besok bila kita bangun tidur, kita akan cuci muka. Kita akan bersihkan muka kita. Bersihkan muka kita, yang ada di mata kita ialah bekas-bekas celak tu. Dan mata kita akan kelihatan bercelak. Dia bukan nampak macam orang yang pakai celak, tapi nampak seperti bercelak. Betul. Faham tak? Dia kalau orang yang pakai celak, nampak lining dia, nampak line cantik kan. Tapi orang yang tinggal kesan celak yang dia pakai semalam tu, mata je nampak seperti bercelak. Jadi kalau tengok pada jauh tu, faham kan saya cerita apa kan? Faham Dia kan? macam bulu mata tu macam lebat je nampak. Ya, bulu mata dia macam tebal macam tu kan. Jadi mungkin kita boleh amalkan. Dan mungkin kita yang ada masalah mata ke, masalah rabun ke, masalah apa, kita doa pada Allah dengan kita beramal dengan sunnah baginda Nabi SAW ni. Kita doa sebab Nabi SAW kata dia akan mencerahkan mata. Nabi SAW bukan cakap saja-saja, maksudnya benda tu mungkin jadi. Benda tu pasti berlaku sebab ini janji Nabi SAW. Maka kita pakai dengan kita niat berpegang pada sunnah Nabi SAW, dan mudah-mudahan berkat daripada amalan sunnah tu Allah sungguh-sungguh akan mencerahkan mata kita. Wallahu alam, kita tak tahu. Kan itu.
Semuanya Nabi hanya dengan celak Mekah sahaja ke dengan celak-celak biasa? Tadi dah jawab dah. Tak, maksudnya yang ganjaran mata cerah. Yang tu celak ismit. Celak ismit. Yang kelebihan daripada cerah mata, kelebihan daripada tu Nabi SAW sebut spesifik celak ismit. Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina, apa Nabi SAW kata tadi? Tu hadis yang berikut, hadis yang pada muka surat 44 tu. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alaikum bil ithmit indan naum fa innahu yajlul basara wa yunbitu sya'ra. Hendaklah kamu bercelak dengan celak ithmit ketika hendak tidur kerana dia mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu mata. So Nabi SAW sebut spesifik celak ithmit. Mudah-mudahan dapat kelebihan tersebut. Cuba kena buat celak apa macam ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukur kening lah. Cukur kening ni, salli ala sayyidina Muhammad, ada dua hukum. Yang pertama, hukumnya haram cukur kening. Kalau dia tak ada sebab apa-apa, dia cukur. Kening dia Allah bagi cantik ya. Kening dia cantik dah. Tapi sebenarnya kening kita ni dia ada function tau. Function dia macam kalau peluh-peluh kita ke apa yang turun daripada atas ni dia tak akan terus masuk ke dalam mata. So dia akan, jadi function dia macam longkang lebih kurang lah. Macam longkang kan. Jadi kalau cukur kening tu dia kena korek kalau kena korek longkang balik kat sini. Pasal dia hilang function dia kan. Jadi salih syamat, pertama hukum haram kalau tak ada. Tetapi harus pula hukumnya kepada kening yang terlampau lebat sehingga dia panggil memalukan dia. Dia rasa aib, mengaibkan dia. Dia tak boleh nak keluar sebab jenis kening lebat ni. Kening macam yang Sesame Street tu. Yang Sesame Street yang duduk dekat dalam apa tu sampah tu kan. Apa nama dia? Apa dia? Ernie. Ernie. Ernie tu, kening yang tebal tu kan. Kening dia macam tu. Maka aib dia. Maka harus untuk dia cukur kening tersebut. Sallallahu alaihi wasallam, cukur pun bukan maksud cukur langsung. Ganti dengan celak tak. Yang tu bukan nama celak kan. Itu nama apa yang dia lukis kat atas tu? Ada juga guna celak pensel tu juga. Celak pensel juga. Jadi tu fahamlah dua hukum yang terkait dengan, maknanya kalau cukur tak boleh, cabut pun tak boleh. Ya, betul, samalah. Kan? Sama hukum dia. Jadi Abi, kalau maknanya kalau orang tu dia kening dia tak lebat, boleh ke dia sapu juga ismit untuk lebatkan? Kalau nak, maksudnya sekadar nak bagi nampak macam mungkin kening dia tu jarang-jarang sangat macam tu. So kalau tengok pada jauh tu macam tak ada kening dia. Faham tak? Kalau tak ada kening dia macam Shinchan ke apa. Shinchan ada kening juga. Tebal kening dia. Jadi dia letak tu sekadar untuk bagi nampak normal pada pandangan manusia. InsyaAllah. Berhias untuk suami saja. Yang tidak ada suami boleh berhias ke tidak? Boleh berhias di rumah dia seorang-seorang dia. Kan? Berhias dia sebenarnya macam ni. Islam ni bersih tau. Islam ni dia mengajak kepada kebersihan. Dia mengajak kepada appearance. Nabi SAW ni, Nabi SAW sangat menjaga dia punya appearance dia. Sangat menjaga penampilan dia. Nabi SAW sangat, sebab Nabi SAW bawa nama dia, produk dia nama Islam. So, orang akan pandang Nabi SAW ni, orang akan pandang dia dengan pandangan indahnya Islam. Kita jangan sebaliknya. Bila kita ni jadi orang Islam, kita kena zuhud. Zuhud dia macam mana? Zuhudnya selekeh. Zuhudnya pakai baju pun selekeh. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Badannya berbau. Sampai kita ada seorang itu yang hidup sembang bab ni, dia kata apa? Dia pergi approach kepada seorang bukan Islam, orang yang kaya, orang yang pakainya kot. Kemudian bila dia untuk approach kita masuk Islam, kena Islam. Bila tengok pakaian orang tu, dia kata apa? Kalau aku masuk Islam, takkan aku nak pakai macam ni. Sedangkan dia orang yang smart. Salah faham kita. Jadi kita paling tidak jaga penampilan kita bila kita keluar pada masyarakat sebab kita buat image Islam. Bukan dengan masuk berhias pada suami balik rumah pakai super, balik keluar rumah yang tadi kita kata pakai baju apa? Baju kelawak tadi ni dia pakai kelawak pula. Dia pasal apa? Dekat luar sudah selekeh-selekeh sudahlah. Pasal apa? Tak, bukan maksud macam tu. Dengan orang pun kita menjaga penampilan kita. Sebab kita represent, kita mewakili Islam. Rapi lah, rapi, kemas. Yang ada janggut, sikat janggut dia cantik-cantik. Kan? Ya, orang lelaki yang rambut panjang, boleh. Nabi SAW biasa rambut panjang cecah bau. Kita dah baca ada hadis tentang rambut Nabi SAW. Nabi SAW sikat rambut dia cantik-cantik, kemas. Rambut panjang tapi kemas.
Nabi SAW pakai baju. Nabi SAW pakai minyak wangi. Kita wangi dah tubuh Nabi. Nabi pakai minyak wangi lagi. Sebab nak jaga penampilan dia. Dan Nabi pakai pakaian yang smart. Bila Nabi SAW nak keluar, Nabi tanya isteri dia, macam mana pakaian abang? Cantik tak hari ni? Isteri dia kata apa? Tak ada lelaki yang lebih cantik daripada abang. Cuba tanya isteri kita lagu tu. Kalau kat rumah, cantik tak abang ni? Ha, tu ada lah tu. Ha, itu isteri kita. Itu bukan isteri kita okey. Isteri kita ada kat sini. Jadi, sallallahu alaihi Muhammad. Faham tuan-tuan? Jadi, Allah sallallahu Muhammad, jadi jaga penampilan dengan maksud bukan selekeh. Tapi kita menjaga penampilan kita sebab kita bawa image seorang Muslim atau Muslimah yang baik. Okey. Mudah-mudahan. Min. Jadi Abi kita boleh teruskan. Boleh insya-Allah. Teruskan lagi insya-Allah. Jadi sebelum kita habis celak sebab kita nak pergi ke ini perempuan suka ni perhiasan. Sebenarnya sebab live yang lepas Abi cakap dengan Fida tak nampak tu Fida asyik sapu Wismit tu. Bagi cerah sikit. Okey, jadi next Abi kita nak pergi kepada perhiasan. Sebab perhiasan dia ada macam-macam perhiasan. Tapi kalau yang awal ni lah antara yang awal yang Fida nak tanya ni mungkin untuk lelaki dan juga untuk wanita. Dari segi cincin. Kalau kita pakai cincin. Kalau perempuan suka pakai barang kemas, cincin kan. Kalau lelaki pula pun pakai juga cincin. Tapi macam apa orang kata? Perhiasan tu yang macam mana yang maknanya memakai cincin contohnya ada yang kata kena pakai tangan kanan. Tapi ada yang kata tangan kanan kita nak makan, kita nak cuci apa semua kan. So pakai tangan kiri. Jadi macam mana tu Abi? Baik, nanti bab memakai tangan kanan atau tangan kiri kita akan bincangkan. Diharuskan, disunatkan kepada orang lelaki dan perempuan untuk memakai cincin. Abi tak pakai cincin. Tahu pasal apa Abi tak pakai cincin? Pasal Abi jenis tak lekat cincin. Pakai cincin tinggal rata-rata. Pergi ambil wuduk tinggal kat sini. Pernah sekali ambil wuduk, dia terpelanting cincin tu entah ke mana. Rasa macam sayang sangat. Ada cincin yang Abi sangat sayang. Pakai-pakai, lepas tu tak tahu dah lepas ke mana. Jadi cincin tak boleh lekat. Tapi memakai cincin itu merupakan sunnah bagi Nabi SAW. Kalau tuan-tuan yang jenis mampu untuk menjaga cincin. Hari tu Abi lekat dah sekali rasa macam, oh kali ni boleh lekat kot. Rasa macam lama melekat cincin ni. Lama melekat ni. Pun hilang juga. Kalau lekat tu paling lama berapa lama? Tak ingatlah. Hari tu mungkin, Abi ingat mungkin dalam tak sampai 6 bulan kot. Sampai 6 bulan. Tapi dia hilang juga. Jadi, Umi bersama rasa jenis-jenis tak boleh nak lekat cincin. Tapi cincin, memakai cincin adalah sunnah bagi Nabi SAW. Siapa yang mampu untuk memakai cincin, pakai cincin. Sebab sunnah Nabi SAW pakai cincin. Dia perhiasan. Orang lelaki boleh pakai cincin, orang perempuan boleh pakai cincin. Orang perempuan ekstra. Perhiasan orang perempuan ekstra. Dia boleh pakai cincin emas. Boleh pakai cincin, boleh pakai cincin emas, cincin perak, cincin apa. Nak pakai. Orang lelaki-lelaki hanya boleh pakai cincin perak. Orang perempuan boleh pakai cincin emas dan berlian. Orang lelaki boleh pakai berlian. Boleh pakai Fida? Orang lelaki? Tak tahu. Orang lelaki boleh pakai berlian? Boleh. Orang lelaki boleh pakai berlian. Yang tak boleh pakai emas. Pakai perak dan berlian. Boleh? Orang lelaki boleh? Besar berlian dia pakai gitu. Besar gitu. Boleh pakai berlian. Tak ada masalah. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang tak boleh ialah emas. Dan ada jari-jari yang orang lelaki tak boleh pakai. Tapi orang perempuan boleh pakai. Itu kita akan bincang. Nanti kita akan bincang. Baik, kita masuk pada hadis yang pertama. Cincin tak nak pakai tangan mana? Tangan mana pakai? Tadi Fida tanya kan? Pakai tangan kanan ke tangan kiri kan? Tangan kiri. Baik, kita tengok hadis yang pertama. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminih. Atau kama qala rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Ali ni? Suami Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, menantu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallallahu alaihi wasallam menantu ni dia tengoklah perangai Nabi ni macam mana. Tengok apa Nabi SAW suka buat. Dia duduk dengan Nabi SAW daripada dia kecil. Daripada kecil dia duduk dengan Nabi SAW. Maka dia tahu apa Nabi suka, apa Nabi tak suka. Maka di antara benda yang diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu bagaimana Nabi SAW pakai cincin. Kita tengok. Jari terbaik dipakaikan cincin. Bila maksud terbaik, afdal. Afdal. Maksudnya boleh tak pakai cincin belah kiri? Boleh, tapi afdalnya belah kanan. Kalau pakai kiri, berdosa ke Ustaz pakai kiri? Tak berdosa. Tapi afdalnya belah kanan. Kalau pakai belah kiri dapat pahala sunnah Ustaz? Ya, dapat pahala sunnah.
tapi afdalnya belah Kanan. kanan. Boleh faham tak ni? Pakai cincin itu sunnah, afdal kepada sunnah itu belah kanan. Maksud faham afdal? Maksudnya lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Macam kita semayang Jumaat lah. Semayang Jumaat, duduk saf depan tu, dapat pahala Jumaat tak? Dapat pahala Jumaat. Duduk saf kedua, dapat pahala Jumaat tak? Dapat pahala Jumaat. Yang mana lebih afdal? Saf hadapan. Walaupun dua-dua dapat pahala Jumaat, tapi yang depan itu lebih afdal, lebih baik. Itulah maksud dia. Jadi, ada pendapat mengatakan, bagi kaum wanita harus memakai cincin di mana-mana jari. Kiri, kanan. Belah tangan kanan ke, tangan kiri ke. Jari ni ke, jari ni ke, jari ni. Buat dia semua jari? Boleh? Jari orang perempuan okey. Salih alaihi wasallam. Manakala bagi lelaki disunatkan untuk memakai di jari jari apa? Kelingking. Orang lelaki sunat pakai jari kelingking. Isteri solehah kat belakang sana nak beli cincin kepada suami, beli cincin jari kelingking. Sunnah Nabi SAW, Nabi pakai cincin di jari kelingking. Jari kecil ni. Jimat, bagus. Saiz paling kecil Tapi kalau suami dia saiz triple XL, tak jimat juga. Jadi bergantung kepada saiz suami dia tu kan. Jadi salih alaihi wasallam sunat pakai yang maksud jari kelingking. Dan bukan setakat kelingking, sebelah kanan. Kelingking, jari kelingking sebelah kanan. Menurut Imam Nawawi, hukum ini telah disepakati para ulama berdasarkan dalil berikut daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi wa asyara ila al-khinsiri min yadihi al-yusra atau kama qala. Rawi Muslim, adalah cincin Nabi SAW dipakai di jari ini sambil beliau menunjukkan kepada jari kelingking di tangan kirinya. Pasal apa ditunjuk jari kelingking tangan kiri? Sebab dia menggunakan jari kanannya untuk tunjuk. Dia bukan nak cerita tangan mana, dia nak cerita jari mana. Tuan faham tak ni? Dalam hadis tadi cerita Nabi SAW pakai cincin jari kelingking tangan kanan. Tapi Anas, dia nak cerita dekat para sahabat, Nabi pakai cincin jari mana, dia tunjuk tangan kiri dia. Sebab dia bukan nak tunjuk tangan, dia nak tunjuk jari. Dia faham tak ni? Salih alaihi wasallam. Dan mungkin adabnya ialah dia nak gunakan jari penunjuk tu, dia tak tunjuklah tangan kiri. Dia guna tangan kanan dia untuk tunjuk. Macam ni, tunjuk macam ni. Macam ni kan, macam ni. Kan macam tu. Boleh faham tak ni? Salih alaihi wasallam. Kita ni tuan-tuan, orang Melayu ni dia ada adab dia. Dia suka tunjukkan apa? Ibu jari. Oh, nampak solehnya, masya-Allah, calon suami. Dia tunjuk ni, ya Allah, calon suami, masya-Allah, ya Allah, kurniakanlah dia untukku. Contohkan. Dia tunjuk ni, ya, nampak soleh ada. Kata Salih sebab walahannya ni bukan jari telunjuk. Nama dia pun jari telunjuk. Tunjuklah macam ni. Tunjuk macam ni. Salih alaihi wasallam. Sebab tak beradab ke tunjuk ni? Beradab dah. Memang dia jari ni ditunjuk untuk telunjuk. Untuk tunjuk. Nama dia pun telunjuk. Yang ni dia panggil Ustaz Ismail, tunjuk. Yang ni dia panggil mengibu. Ibu jari. Ni, sila ibukan jalan ini. Dia tunjuk jalan. Dia tak boleh guna tunjuk dia. Sila ibukan jalan. Oh, jalan ni tunjuk. Ibu jari. Dia tak kenal lah. Guna, tak apa, tak salah guna jari telunjuk ni. Kita di tanah Melayu dia adab. Baguslah orang Melayu ni. Maaf nak lalu depan orang cik tunjuk. Adab tu bagus. Orang lain tak ada macam tu. Oh, kalau kita pergi kat tempat-tempat terkadang tempat negara Arab lagi langkah macam tu, dia buat tak tahu. Anak dia lalu macam tu. Orang Melayu penuh enggak ada. Bukan sakat lalu depan dia tunduk, lalu belakang pun dia tunduk. Orang Melayu punya adab ni baguslah tuan-tuan. Tunjuk macam ni. Tunjuk orang Melayu dia faham macam ni. Tunjuk kat orang Arab tu. Kita pun tak faham tunjuk ni. Tunjuk guna jari tunjuk. Jadi dia tunjuk jari Nabi SAW pakai jari kelingking. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi habis jari apa nak pakai, kita dah tahu dah tangan apa nak pakai. Dan okey, kenapa disunatkan kepada kita sallallahu alaihi Muhammad untuk pakai tangan kanan? Pasal apa? Nah, menurut pada mazhab Imam Asy-Syafi'i,
sunat untuk pakai cincin pada tangan kanan. Tapi tangan kanan. Tidak ada larangan untuk memakai cincin tangan kiri. Sebab cucu baginda Nabi SAW dalam riwayat pakai cincin tangan kiri. Cucu baginda Nabi SAW dalam riwayat dia pakai cincin tangan kiri. Maksud boleh tak? Bolehlah. Kalau tak, takkan cucu Nabi nak pakai. Tetapi dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW pakai cincin tangan kanan. Maka Imam Syafi'i menyebutkan bahawa afdal, utama untuk kita memakai cincin di tangan kanan sebab tangan kanan ini sesuai dengan perhiasan. Tangan kanan sesuai perhiasan. Tangan kiri dia untuk benda-benda kotoran. Pegang kemaluan, makruh pegang kemaluan tangan kanan. Kalau kita buang air, nak bersihkan kemaluan, pegang dengan tangan kiri. Jangan pegang tangan kanan. Pegang tangan kanan pada kemaluan, hukumnya makruh. Faham ni, saudara semua? Jadi, tuan-tuan, bahagian kotoran pakai sebelah kiri. Bahagian yang perhiasan pakai sebelah kanan. Sebab tu, kalau sebut nama perhiasan, pakai je sebelah kanan. Ni Abi dulu pakai jam tangan kiri. Pakai jam tangan kiri. Lepas tu, duduk dalam kuliah Syekh Nuruddin. Dia kata apa? Pakai jam tangan kanan. Sebab dia perhiasan. Perhiasan letak sebelah kanan. Kita pelan-pelan buka pakai belah sini. Pelan-pelan je buka, tak pakai belah sini. Lepas tu kan cari jam tak jumpa. Tak pakai jam. Pakai belah sini. Sebab tak biasa. Lama-lama kita dah biasa. Kan? Sebab kita Salih al-Zumat, apa saja bentuk perhiasan letak sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebab sesuainya perhiasan sebelah kanan. Belah kiri dia lebih sesuai kepada benda-benda kotoran. Dan mungkin juga disebabkan tangan kiri ini dia banyak kepada unsur-unsur benda-benda kotor, maka bila kita pakai cincin di sebelah sini, mungkin nanti boleh menyebabkan lekatnya kotoran-kotoran pada cincin-cincin tersebut. Faham tak ni? Lepas PKP ni tuan-tuan, pi makan roti canai. Pi kedai mamak, order roti canai, subhanallah, Ustaz Ismail. Order roti canai. Kedai yang kita memang favourite duk makan sebelum ni. Tapi kali tu rasa dia lain macam. Rasa macam tawak-tawak, rasa macam tak best lah. Lepas tu tanya pada tokai kedai tu, Mama, you tukang roti canai dia tukang orang lain kah? Tak. Orang sama je. Pasal apa? Rasanya lain. Tak tahulah, mungkin sekarang ni dia rajin cuci tangan. Faham? Tak faham sudah? Dulu dia tak rajin cuci tangan. Sampai ada kes itu dekat mana? Kat Penang. Subhanallah. Dia masuk tandas. Ni orang uli roti canai ni. Cincin besar. Cincin besar, Masya Allah. Faham? Lepas tu, sakit perut. Pergi tandas. Faham ni? Kemudian dia keluar tandas. Terus uli roti canai. Oh, memang real lah. Orang secret recipe. Jadi semalam mungkin kesesuaian kepada cincin, kepada bentuk-bentuk perhiasan sesuainya di tangan kanan sebab dia lebih bersih dan lebih cantik dan lebih sesuai kepada perhiasan berbanding dengan sebelah kiri. Jadi kalau macam perempuan banyak sangat hiasan kiri kanan lah. Perempuan tak apa. Kita cerita orang lelaki-lelaki, sunnahnya jari kelingking dan sebelah kanan. Okey. Larangan memakai cincin emas bagi lelaki. Kenapa ya, Bin? Baik. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Mari kita tengok hadis ni. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ittaqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin fakana yalbasu fi yaminih. Fattakhadha an-nasu khawatima min dhahabin. Fatarahu sallallahu alaihi wasallam qala la albashu abadan. Fatara an-nasu khawatimahum aw kama qala. Rawahul Bukhari. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah pernah menggunakan sebentuk cincin daripada emas dan memakainya pada tangan kanan baginda. Kemudian lalu orang ramai pun turut menggunakan cincin-cincin daripada emas kerana meniru baginda Nabi SAW. Maka baginda melemparnya, membuang cincinnya dan bersabda, aku tidak akan memakainya lagi buat selama-lamanya. Melihat Nabi SAW berbuat demikian, maka orang ramai pun turut membuang cincin-cincin emas mereka.
Hadis riwayat Bukhari. Dulu Nabi SAW pernah pakai cincin emas. Sebab waktu tu belum ada larangan untuk orang lelaki-lelaki pakai cincin emas. Cincin emas ni dan pakaian sutra ni Allah reserve nak bagi kat orang lelaki-lelaki nanti di dalam syurga. Sabar. Orang lelaki-lelaki yang pakai emas tu dia jadi gelang. Cincin tu cincin neraka. Gelang emas yang dia pakai tu jadi gelang emas neraka. Gelang neraka dia pakai. Orang lelaki-lelaki tak boleh pakai sutra. Pakaian baju sutra, orang lelaki-lelaki tak boleh pakai. Melainkan dia ada penyakit yang penyakit dia tu, dia hanya boleh pakai baju sutra saja. Penyakit kulit ke apa sebagainya. Faham tak? Tak boleh. Orang lelaki-lelaki, emas dia Allah akan bagi kat syurga nanti. Kita ni tak ada lah kot orang lelaki-lelaki pakai emas kan. Tapi kot ada di kalangan kita orang lelaki-lelaki yang masih selesa pakai emas. Kita rasa pelik kan tengok orang lelaki, pakai emas, pelik. Kadang pakai jam emas, kadang pakai cincin emas. Pelik. Tapi ada orang pakai macam tu. Nabi SAW pernah pakai. Waktu tu belum ada lagi larangan pakai cincin emas. Lalu subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila lu orang ramai tiru lah. Orang suka tiru Nabi SAW. Apa Nabi buat semua pakai nak tiru. Sebab sunnah Nabi. Tapi bila Nabi SAW dapat perintah, larangan pakai cincin emas, Nabi cabut buang. Nabi tak berdosa ke dulu Nabi pakai emas tu? Tak, sebab waktu tu belum ada syariat lagi. Syariat. Dia dosa tak dosa ni lepas syariat mai. Kita ni kata apa? Tak sampai seru lagi. Ni pasal apa pakai ni? Tak sampai seru lagi. Tak sampai seru apa? 1400 tahun Nabi seru dah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi SAW dapat perintah tu, cabut buang langsung. Para sahabat ni tengok Nabi buang, dia pun cabut buang. Kalau kita apa? Let me think about it first. Let me think about it first. Tidak pun dia kata apa? Tak apa, saya pergi gadai dulu. Pergi gadai ke, pergi jual ke, dapat duit kan? Tak. Nak cerita para sahabat ni, bila Nabi SAW kata tak. Ingat ada waktu perintah pakai tudung? Kan? Waktu turun perintah pakai tudung pada orang perempuan. Waktu turun perintah pakai tudung pada orang perempuan ni, ada orang perempuan yang duduk di rumah orang lain. Dapat berita kata, dah turun perintah orang perempuan kena pakai tudung. Tak boleh balik rumah. Macam mana nak balik? Macam mana aku nak balik ni? Balik rumah tudung. Nabi suruh pakai tudung. Allah Rabbi. Ni ambil. Abi cakap yang ada seorang makcik dekat pasar tu. Menyorok dekat lorong tu. Sampai nampak orang minta tolong carikan. Duduk kat pasar sorok. Sebab takut orang nampak rambut dia. Ya Allah. Kalau kita kata apa Fidan? I just get to know about it. Wah, tu cakap bahasa Jerman kita lah. Kata, tak tahu, tak apa. Alah, nak balik je kot, nak sampai rumah. Takkan. Allah ni kan, innallaha ghafurur rahim. Dia guna ayat Quran. Allah maha pengampun lagi pengasihani, apa sebagainya. Tapi nak cerita para sahabat, dia punya iman dia macam tu. Bila perintah aja, tak ada. Dia panggil apa? No compromise lah. Tak ada kompromi untuk diri dah. Dia tak ada alasan. Ni pinjam tirai rumah orang sebab nak balik nak pakai tudung dan supaya dia sampai ke rumah dia. Waktu turun perintah arak ni dia turun peringkat. Dia turun larangan minum arak, dia turun peringkat. Peringkat pertama Allah turun ayat, Allah kata apa? Jangan datangi solat ketika kamu sedang mabuk. Maksudnya depa ni masih duk mabuk semua. Kemudian Allah kata nak pergi sembahyang jangan minum arak. Depa nak pergi sembahyang depa tak minum arak peringkat pertama. Tapi duk minum lagi. Mai sampai tahap larangan arak. Salli ala Muhammad haramallahu ala macam mana ayat dia? Salli ala Muhammad al-khamru wal maisir. Allah larang tentang salli ala Muhammad apa ni arak dan bertelur nasib tu. Waktu tu tuang arak yang ada kat rumah tu semua buang sampai jadi macam banjir kawasan disebabkan semua pekat tuang arak. Para sahabat bila dapat saja perintah, no kompromi. Tak ada kompromi, tak ada alasan, terima. Cabut buang. Ada seorang tu, dia pakai cincin. Nabi SAW pergi dekat jari dia, ambil, buang cincin dia. Try buat macam tu tengok. Ashraf buat macam tu tengok. Ada orang duduk berjalan, mau tengok pakai cincin emas. Kita ambil Zat. Apa dia? Ambil cincin emas, balik. Tapi, tak sempat nak sampai cincin emas tu dekat lantai, numbuk dah sampai kita dulu. Ya. Tapi nak tanya, kalau macam cincin yang untuk apa? Untuk memanah tu, kan dia macam colour gold kan? Yeah. Ada untuk lelaki, ada untuk perempuan. Tapi tak tahulah dia betul-betul gold ke tidak. Tapi kalau dipakai dekat jari telunjuk untuk memanah tu boleh kan?
Abi tak rasa emas kot. Dia gold Kat ibu plated. jari. Dia gold plated. Dia celup emas, celupan emas. Dia celup emas tak apa. Kalau pakai kat sini. Tak apa. Dia celup tak apa. Celup okey. Celup maksudnya benda yang kalau nanti dia waktu dia boleh cairkan dan emas tu langsung dah tak boleh nak digunakan. Percentage emas yang digunakan tu atau warna emas tu, dia bila dia dissolve, dicairkan tu, yang tinggal tu hanya besi ataupun perak tu ataupun apa. Tapi emas tu dah tak boleh nak ambil dia untuk jadikan bahan lagi dah. Yang tu dimaafkan pada syarak, tak apa. Dan lepas tu itu pun digunakan bukan untuk hiasan pun kan. Dia untuk kegunaan. Untuk memanah je kan. Lelaki tidak boleh pakai rantai gelang walaupun bukan dari emas kan, Ustaz? Nama apa? Tanya. Liz Liza. Tis Liza. Tanya soalan. Bagus. Orang lelaki, perhiasan perempuan tak boleh pakai. Allah dan Nabi melaknat orang lelaki-lelaki yang memakai perhiasan perempuan. Pakai rantai, lelaki tangan pakai bangle. Dia panggil bangle lah. Bangle. Subang. Subang pun ada tak? Subang kat hidung pun ada. Subang kat telinga pakai subang, pakai rantai. Allahumma salli alaihi wasallam, dia merupakan larangan lelaki memakai pakaian wanita. Di mai ni zaman PKP ni, Fida tahu tak? Orang lelaki pakai waktu di rumah pakai baju kelawak. Kan? Kalau macam tu macam mana? Satu family pakai kelawak macam kelawak. Aduh, kelawak. Kesian kelawak tak ada baju. Tak? Jadi saya semua pakai baju kelawak. Tuan-tuan, ada benda kita boleh buat main-main. Ada benda kita boleh buat main-main. Ada benda yang tak patut kita buat main-main. Bila ada benda yang melibatkan kepada larangan Nabi SAW, maka kita ambil beratlah bab-bab yang macam tu. Dan jangan gunakan alasan main-main je. Macam kita duk baca tadi, macam kita duk buat yang challenge tu kan. Apa alasan kita? Alah main-main je, siapa nak serius. Kan? Padahal ada tarian-tarian yang 1000 hand tu. Kan? Apa nama dewa apa? Kali. Dewa Kali tu kan. Ada unsur-unsur dekat dalam tu. Walaupun itu budaya daripada budaya orang Jawa, tapi tarian itu merupakan tarian yang bersumberkan kepada tarian keagamaan orang Hindu kan. Itu kita ambil berat. Sebab maka jangan gunakan alasan semua pun nak main-main sampai Allah sebut dalam Quran, kami hanya bermain-main. Alasan yang dia bagi kepada apabila ditanyakan kepada dia kenapa dia buat yang demikian. Maka subhanallah sallallahu tuan-tuan, sama juga dengan isu ni. Dia memakai pakaian perempuan. Kemudian dia kata apa? Main-main je. Kami main-main je. Faham tak? Bila ada larangan, tolong ambil dia sebagai satu benda yang orang yang wara, orang yang menjaga agama. Dia tak akan buat benda-benda yang macam tu. Kan banyak benda lagi boleh buat kan. Ustaz Yasir Muhammad, daripada duk pakai baju perempuan tu, baik pakai baju Tok Syekh. Pakai jubah ke, pakai sorban ke, sekali-sekali zaman PKP pakailah. Kan sebagainya. Wallahu a'lam. Mungkin Fida kita stop kat situ. Kan? Ada Fida soalan-soalan apa ke? Kita berhenti dekat pakai mask. Lelaki pakai mask. Lelaki pakai mask. Itu tanda elok-elok. Nanti kita akan sambung lagi. Pada pertemuan kita akan datang. Makruh memakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk. Abi ucap terima kasih kepada Fida yang masih setia bersama dengan program kita. Dan lepas ni pun Abi dah cakap dengan PA dia tadi. Lepas ni nak sign kontrak jadi panel bersama insya-Allah program-program yang lain-lain. Insya-Allah Salih Azmat. Kalau berkelapangan lah, Fida pun sibuk dengan aktiviti Fida sendiri kan. Jadi insya-Allah bila Abi ada kat sini dan kita dapat ada ruang masa untuk bersiaran bersama, insya-Allah kita akan bersiaran bersama insya-Allah. Terima kasih. Nak tambah sikit tadi yang Abi cakap pasal cincin Abi selalu hilang. Abi ingat tak Abi kata Abi nak jadikan testimoni yang Abi bagi tips dekat Abi tu. Ya. Sebenarnya cerita dia kisah cincin lah. Okey. Cincin tu dia bermakna lah untuk Vida. So benda tu lah yang hilang. Jadi Abi kata amalkan surah Luqman ayat 16. So Vida amalkan sebenarnya cincin tu cincin tu lah jumpa balik. Allah Rabbi. Jadi Abi pun boleh tak jumpa? Betul lah. Ya. Ini semua testimoni yang baik. Sepanjang saya memberikan amalan untuk mendapatkan balik barang hilang ni, boleh kata majoriti dapat balik. Alhamdulillah. Biiznillah. Abi kalau ayat tu, ni just pertanyaan lah.
kalau kita rasa kita takut iman kita hilang, kita guna ayat tu boleh ke Abi? Oh, iman. Itu lain tu. Itu lain tu. Lain Kena cerita lain tu. ya? Lain tu. Barang hilang. Barang hilang. Barang hilang. Barang hilang baca. Barang hilang baca ayat surah Luqman ayat 16. 16. Diamalkan. Biiznillah. InsyaAllah. Setakat yang kita jumpa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada dekat luar sana pun sahabat kita Azizi tu. Dia pun hilang laptop. Alhamdulillah dapat jumpa balik. Bukan Azizi, ada seorang lagi ustaz lain. Hilang laptop. Alhamdulillah dapat balik. Dengan amalan ayat tersebut. InsyaAllah. Dia cepat atau lambat. Betul. InsyaAllah. Tapi tawakal lah. Macam Abi cakap, okay, kita dah usahakan, dah baca semua. Betul. Dia apapun kita balik kepada kebijaksanaan, menyerahkan kepada Allah. Dia bukan pasal ayat tu, tapi sebab Allah nak bagi. Nabi iznillah dia panggil, dengan izin daripada Allah SWT. Okay, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak semua sahabat yang sudi untuk bersama kita pada malam ni. Terima kasih kepada semua.